akui bahawa pihak State Department daripada US telah pun downgrade dengan izin Malaysia kepada tahap yang ketiga. Satu tahap yang mungkin tidak begitu baiklah. Kerana kalau kita lihat kepada definisi tahap ketiga itu adalah kita gagal untuk comply dengan izin bare minimum. Mana minimum, yang paling minimum pun kita telah gagal. Jadi apabila daripada tahap kedua kepada tahap ketiga, saya rasa ini memang satu yang memang amat merisaukan kita lah. Dan saya melihat Tan Sri, Speaker, bahawa undang-undang ni, seperti mana Tan Sri Speaker pun sudah, kita boleh adakan undang-undang yang hebat-hebat pun, kita boleh, contohnya kita boleh perketatkan lagi undang-undang, kita kenakan hukuman lebih penjara lebih stiff ataupun dengan izin ataupun lebih lebih keras. Tapi Tuan Speaker, di akhirnya kita melihat kepada pelaksanaan enforcement itu sendiri. Saya telah membaca report daripada beberapa akhbar antarabangsa mengenai kenapakah Malaysia di-downgradekan. Antara tuduhan itu adalah melibatkan dia punya istilah dia adalah complicity ataupun penglibatan daripada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum sendiri. Iaitu pihak kerajaan sendiri. Saya ingin bertanya kepada pihak menteri, selama ini berapa ramaikah kaki-tangan kerajaan ataupun kaki-tangan awam yang telah ditugaskan untuk melaksanakan akta ini terlibat juga dalam sindiket yang memperdagangkan manusia ini. Sebab saya kata begitu sebab kerajaan sekarang telah bercadang untuk meminda Seksyen 27 dengan meletakkan satu seksyen baru, satu provision baru, iaitu untuk kerajaan menteri akan berunding dengan pihak-pihak menteri lain untuk mengadakan satu jawat awam yang baru. Maknanya selain daripada polis, selain daripada pihak immigration, pihak custom, kemungkinan lepas ini ada lagi pejabat awam baru yang akan ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang ini. Tuan Speaker, saya agak risau apabila membaca dalam akhbar, contohnya mereka yang terbabit dalam pelaksanaan penguasaan undang-undang ini pun juga mempunyai rekod-rekod melanggar undang-undang sendiri. Kita baca dalam media yang terbaru melibatkan SPRM. Saya nak baca sini laporan Malaysia kini bertarikh 14 Disember. Jutaan ringgit dibelanjakan untuk pengimbas kastam bermasalah. Kita membeli alat pengimbas untuk kita belanjakan, untuk kita pastikan pihak kastam ini menjalankan tugas dengan baik. Tetapi setelah kita berbelanja berjuta ringgit, pengimbas itu sendiri bermasalah. Dan dikatakan juga pengimbas yang lama pun apabila telah tamat tempoh tidak lagi ada usaha-usaha untuk nak perbaiki. Jadi sebenarnya kita sekarang dilihat cuba menghabiskan wang rakyat untuk melakukan kerja-kerja yang tidak berkesan. Yang akhirnya kita melihat undang-undang ini walaupun kita buat dengan baik macam mana pun, akhirnya dia tetap bermasalah kerana tidak dapat menyelesaikan masalah.